Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita menyambung surah Al-Kahfi pada halaman 296. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang memilih untuk bersama Al-Quran. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipilih mendapat hidayah. Moga-moga hidayah yang kita ambil pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul sihat ya. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur Ustaz ya dalam surah Al-Kahfi sekali lagi. Betul, pada hari ini surah yang selalu kita baca ya pada setiap minggu. Betul. Moga-moga tuan-tuan yang beramal dengannya dapat memahami halaman sebelum-sebelum ini, dan hari ini kita ingin melihat apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 296. Kita saksikan bersama pada ayat 21 hingga 22. Kita akan menyambung kisah Ashabul Kahfi ya, apakah komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana peristiwa pemuda-pemuda ini bangkit dan mereka ini akhirnya wafat, meninggal. Apakah yang dibuat oleh orang-orang di sekitar kota yang didiami ataupun yang dilawati oleh pemuda ini. Pada ayat 23 hingga 24, bagaimana Allah memesan kepada kita perancangan ke depan dengan menyebut insya-Allah. Ini adalah salah satu daripada adab yang perlu kita ambil perhatian, dan disambung pada ayat 25 hingga 26 bercerita tentang masa Ashabul Kahfi. Ya, berapa tempoh mereka tidur di dalam gua tersebut. Dan pada ayat 27 diberikan anjuran untuk kita membaca tilawah Al-Quran dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita baca dahulu daripada ayat 21 hingga 24 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mudah-mudahan kita terus dikurniakan semangat, kekuatan untuk terus dalami Al-Quran, dan alhamdulillah hari ini kita menjengah halaman yang ke-296, juzuk yang ke-15 dalam surah yang selalu kita baca, suratul Kahfi. Jadi untuk permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak baca ayat yang ke-21 sehingga 24. Betul Ustaz ya? Okey, ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Kita nak baca permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya dengan bacaan murattal bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا
وعد الله حق ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 21 hingga 24 untuk kita menyambung surah Al-Kahfi Ustaz ya. Menyambung kalau kita lihat sebelum ini dalam ayat yang ke-20 ya, ayat 20 muka surat 295 ialah bagaimana dinasihatkan sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu pasti mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka dan jika demikian pasti kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini adalah kaedah perjuangan. Ya, bila kita berdakwah
kita kena berhati-hati, wal yatalattaf, berlemah lembut, kerana kalau kita tidak ada strategi, tidak berlemah lembut, kita kasar, maka ianya yalharu, ia akan dizahirkan, ramai orang yang akan tahu dan mungkin mereka akan mendenda, menghukum, yarjumukum ataupun mengembalikan kepada millah, gaya hidup mengikut kepada cara yang tidak bertepatan dengan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 21 kita baca pada hari ini, iaitu dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahawa janji Allah itu benar dan bahawa hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Apakah yang Allah sedang sampaikan? Wa kadzalika, ini adalah kisah Ashabul Kahfi, maksudnya itu merujuk pada Ashabul Kahfi. A'tharna ini maksudnya ialah kami munculkan. Mereka nak cuba tutup-tutup juga, tapi akhirnya terbongkar juga kepada kaum pada waktu itu, ya, bahawa liya'lamu anna wa'dallahi haqqan, bahawa janji Allah itu adalah benar. Apa janji Allah itu benar? Maksudnya ialah berkaitan dengan Allah boleh tidurkan orang 300 ataupun 309 tahun. Ya, Allah boleh tidurkan dan kemudian bangkit balik. Jadi kalau katakan Allah nak tidurkan lama lagi dan kemudian Allah bangkitkan di hari akhirat nanti, itu adalah satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang benar, yang perlu kita yakini. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, sesungguhnya waktu as-sa'ah itu tidak ada keraguan. Id yatanaza'una bainahum amrahum, iaitu mereka berselisih, ya, iaitu ketika mereka berselisih tentang urusan mereka. Allah menyambung kembali balik kepada peristiwa Ashabul Kahfi itu di kalangan orang-orang yang melihat pemuda itu. Cuba Ustaz bayangkanlah Ustaz, ya, bila orang itu keluar, pemuda Al-Kahfi ni keluar, pakaiannya sudah tentunya berbeza. Betul. Kan, dengan dia punya mungkin kukunya, dengan rambutnya, pasal belum pergi lagi kedai gunting. Betul. Kan, dia keluar gua 309 tahun. Allah, bukan 30 hari, ya? Bukan 30 hari. 30 hari itu pun kan dia punya rambut dah jadi lain macam Ustaz, kan. Ini 309 tahun lunar, mata bulan qamari, ataupun 300 tahun matahari solar, ya. Nanti kita akan tengok dia punya istilahnya ini. Jadi bila tengok begitu, pakai duit 309 tahun yang lepas, kan. Kemudian dari segi bahasanya, tengok gambar duit ni lain macam ni. Ini bukan agung sekarang contohnya, kan. Jadi mereka berkata faqalu bunu alaihim bunyana, ya, mereka nampak pada kumpulan ini, maka mereka cadangkan membina binaan sebagai tanda. Ya, kalau ikutkan kepada perbincangan, bila mereka dah jumpa, mereka jumpa sebahagian saja. Bila mereka nak panggil balik, yang wakil tadi keluar nak panggil balik kawan-kawannya, akhirnya mereka meninggal di dalam kawasan tersebut. Maka orang-orang kampunglah pada waktu itu ataupun desa itu kata, jomlah kita buat satu binaan, museum mungkin, ya, untuk mengingati kepada tanda sejarah ini. Rabbuhum a'lamu bihim, ya, Allah lebih mengetahui tentang perkara ini, patut tak buat binaan ke, bina apa. Qalal ladzina ghalabu, mereka yang menang ataupun yang menguasai, yang berkuasa pemerintah pada waktu itu, pada urusan mereka, kata kita bina sajalah masjid. Masjid ini bukan spesialnya masjid zaman kita Ustaz, ya, maksudnya tempat bersujud. Perbincangan Imam Tabari ialah ketika itu yang menyatakan bina-binaan biasa sahaja itu adalah mereka yang bertauhid pada Allah. Tetapi mereka yang tidak bertauhid pada waktu Ashabul Kahfi dah bangkit ini, mereka ini membuat satu amalan yang tidak betul, iaitu bina masjid di kawasan orang meninggal. Itu sebabnya ada juga amalan itu diambil oleh setengah tempat, dia letak kawasan kubur, dia sembahyang, dia berdoa, dia menangis-nangis. Amalan-amalan itu adalah amalan yang ditegah di dalam agama. Baik, pada ayat yang ke-22, ya, sayaquluna thalathatu rabi'uhum, ya. Jadi kalau kita belajar daripada ayat 21 ini antaranya Ustaz, ya, kita tahu bahawa dalam kehidupan kita ini janji Allah itu benar. Subhanallah. Ya, janji Allah itu benar. Satu yang paling benar ialah akhirat, as-saah. Tapi dalam masa yang sama, segala urusan-urusan kita Allah boleh bantu. Allah boleh bantu. Cuma cepat ataupun lambat. Kadang-kadang kita mungkin tak mampulah Ustaz, ni nak tunggu lama. Kan? Tetapi benda itu pasti akan berlaku dan Allah akan tolong. Nanti kita akan tengok pada ayat-ayat seterusnya. Sayaquluna salasatu rabi'uhum. Kelak ada yang mengatakan, ya, berbincang bahawa mereka ini adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjing.
wa yaquluna khamsatun sadisuhum, 5 orang yang keenamnya adalah anjing, kalbuhum, rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib ini maksudnya meneka-neka, ya, macam membaling dalam gelap Ustaz ya. Kena ke tak kena, yang penting mungkin 3 kot, mungkin 5 kot. Okey, itu adalah rajman bil ghaib, bukan berasaskan kepada ilmu. Maka Allah menyatakan wa yaqulu, ataupun sebahagian daripada mereka menyatakan 7 wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8-nya itu adalah anjing, ya, dan ini adalah yang lebih tepat sebenarnya, tapi Allah kata qur rabbi, katakanlah Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, ma ya'lamuhum illa qalil, tidak yang mengetahuinya kecuali sedikit. Siapa yang tahu? Orang-orang yang dapat melihat kepada pemuda-pemuda tak ramai yang dapat masuk ke gua tersebut, dan lebih daripada itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin ni apa? Fala tumari fihim illa mira'an zahira, ya, iaitu kerana itu janganlah engkau berbantah-bantahan tentang hal mereka kecuali bantahan zahir sahaja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka kepada sesiapa pun. Jadi poin yang nak disampaikan di sini ialah jangan berbantah-bantah. Peristiwa Ashabul Kahfi, Allah cakap okey, ada pemuda, okey, fine, kan, pemuda ini memperjuangkan iman, menyelamatkan iman. Okey, kita pun kena selamatkan iman. Ke mana? Ke gua. Mereka ke gua kerana tempat yang paling selamat adalah gua. Kita nak pergi mana? Janganlah masuk gua. Pergilah ke gua My Quran Time. Contohnya, kan, duduk sekejap, jangan dengar-dengar perkara lain, dengar Al-Quran, jangan tengok perkara lain kecuali melihat Al-Quran. Itu gua. Tuan-tuan, ada gua setiap hari 1 jam. Kan, ada orang tak nak Ustaz, dia kata sibuk sangatlah, kan, tetapi kalau katakan sibuk sangat sampai tak sempat masuk gua, khuatir nanti apa yang ada keimanan kita itu kadang-kadang tidak dikuatkan, ya, kerana kita tidak ijlis bina, kita duduk sekejap untuk mengingatkan kepada iman. Maka Allah mengatakan di sini, jangan bergaduh, wala tastafti fihim minhum ahada, jangan minta fatwa tentang perkara ini, ya, daripada siapa? Minhum itu adalah ahli kitab. Pasal apa ahli kitab ini? Mereka ni tak dapat maklumat yang betul pun Ustaz, ya. Jadi bila kita kata ini Ashabul Kahfi ini zaman Nabi tak berlaku, ini orang-orang dahulu, jom kita pergi pada ahli kitab, rupa-rupanya merujuk kepada orang yang salah, kita akan salah. Betul, ya. Jadi kita kena berjaga-jaga, terutama akhir zaman kita kena jaga-jaga. Kadang-kadang orang Google je Ustaz, nak tahu tentang hukum pun Google. Boleh kalau katakan website itu adalah daripada pejabat mufti, okeylah, kan. Tetapi kalau sumbernya itu tidak betul, malah bergaduh-gaduh pula, sepatutnya 3, sepatutnya 5, kan. Nombor sahaja. Sebenarnya yang perlu diambil pelajaran adalah macam mana saya nak jadi pemuda ini, kan. Mereka ni banyak harta, orang muda, tapi memilih untuk meninggalkan kemewahan untuk menyelamatkan iman kita sendiri. Jadi ini pelajaran yang lebih penting. Jadi bila bercakap tadi tentang ayat ini, Allah terus menyambung pada ayat 23, ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada, ya. Maksudnya satu benda yang kita tak tahu Ustaz, ya, jangan didebat-debatkan. Satu lagi, kalau kita nak buat perkara ke depan pun kita tak tahu, kan, kita mampu ke tak mampu nak hidup besok, ya. Ada yang kata kita nak pergi balik kampung lah mak, ya, pasal apa? InsyaAllah, kalau ada insyaAllah okey, ya. Tapi kalau mak Disember kita jumpa mak, kan. Kalau kita cakap begitu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah, kecuali mesti cakap apa-apa saja yang kita nak buat, kita perlu cakap insya-Allah. Itu pelajaran penting, pasal ia melambangkan bahawa kita tidak tahu kemahuan yang sebenar-benarnya, kehendaknya adalah daripada Allah. Kita nak tak ada kekuatan pun, kita niat je Ustaz, kan, kita nak itu nak ini, tapi yang merealisasikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak sebut, apa jadi? Apa jadi Ustaz kalau kita tak sebut insya-Allah? Kita rasa kita yang confident, betul, kan. Jadi nak kita baca sekali lagi ayat yang ke-24 ini untuk sama-sama kita jiwai perkataan insya-Allah sebagai sesuatu yang kita serahkan kembali pada Allah bila kita merancang sesuatu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat 24 saja. Betul Ustaz. Satu kita yakin bahawa kitalah yang mempunyai segala-galanya bila kita sebut. Tapi bila kita tak tercapai tu dah jadi kecewa. Salahkan Allah pula. Betul. Padahal awal-awal tu tak sebut dah. Salahkan Allah, salahkan orang lain, sebagainya, kan. Masya-Allah. Jadi
kita elakkan. Dan hari ini alhamdulillah kita berjumpa ni, selalu perkataan yang kita selalu sebut insya-Allah kan. Hari ini kita jumpa tempat dia rupanya dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-24. Jom kita baca sekali lagi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 24, kecuali dengan mengatakan insya-Allah, sambungan daripada ayat yang ke-23. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Kita akan berbincang lagi bagaimana bahagian kedua daripada ayat 24 sebentar tadi, kepentingan menyatakan insya-Allah sebentar tadi Ustaz ya. Kepentingan menyebut insya-Allah ini penting sangat di akhir zaman. Orang takut ataupun kita bermohon jauh daripada Dajjal. Betul. Tetapi sebenarnya salah satu latihannya ialah berkata insya-Allah. Insya-Allah. Ya, pasal kadang-kadang orang confident sangat, ya, yakin sangat, dia lebih yakin daripada Tuhan. Sehingga kan dia kata dia tak nak cakap insya-Allah. Ya, dia rasa bahawa, dan kesannya tadilah dia kecewa. Itu yang diwakili oleh bahagian kedua ayat itu. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini. Iaitu pilihan perkataan adalah athara yang kita jumpa pada ayat 21 bila Allah menyatakan wa kadzalika a'tharna, kami jelmakan, kami nampakkan kepada mereka, kepada orang-orang di sekitar mereka, liya'lamu anna wa'dallahi haqqan. Ya, maksudnya ashabul kahfi ini yang mereka sembunyi-sembunyikan untuk masuk ke kota, Allah nampakkan, dan Allah nampakkan sampai kepada kita tahun ini adalah untuk menyatakan bahawa janji Allah itu pasti. Bila janji Allah itu pasti tentang as-saah, terutamanya tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, maka Allah jelmakan, Allah bawakan berita ini untuk kita buat persediaan. Maksudnya, Ashabul Kahfi mereka bersedia untuk bertemu Allah, mereka sanggup untuk larikan diri. Kita juga, kita masuk ke gua kita setiap hari, ambil masa untuk solat, untuk baca Quran. Kerana apa? Kerana kita kalau boleh nak bersama Ashabul Kahfi, nak bersama dengan Nabi Muhammad yang juga pernah mengasingkan diri untuk mencari damai. Dan bila dah masuk mod dakwah, Nabi tak mengasingkan diri. Betul. Dah Nabi terus masuk dalam masyarakat, asingkan diri ini pada waktu solat, pada waktu baca Quran. Me time penting untuk kita selalu ada kekuatan untuk terus bertemu Allah Subhanahu taala. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bencana non-alam kini menyebar. Mudaratnya banyak, bahayanya pun besar. Penyakit merebak, hidup terlantar, mencari rezeki semakin sukar. Justru itu, wahai saudara, kesihatan lingkungan ayuh kita sama pelihara. Bersihkan diri dari segala jangkitannya, rawatlah dengan sehabis daya. Ayolah kita mendaftar vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Daftar segera bagi mendapatkan tarikh janji temu. InsyaAllah, 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 ada jalannya, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah.
You'll find your way. You will find your way, Ustaz. You'll find. And we also will find our way. Insya-Allah. And this is our guide. Ya, inilah panduan betul untuk kita. Betul ya, sebagai guide, sebagai guidance ya, sebagai petunjuk kepada kehidupan kita Ustaz ya. Kalau kita cakap insya-Allah, Allah kata Allah akan pimpin, Allah akan guide kita ya. Perkataan tadi dalam ayat yang ke-24, asa ataupun waqul asa an yahdiyani rabbi. Subhanallah. Allah memang akan pimpin kita menuju apa yang patut kita buat. Kadang-kadang kita rasa besok saya nak makan mi goreng kan. Allah pimpin kita makan burger contohlah kan. Itu pun kena cakap insya-Allah Ustaz. Ya, baik insya-Allah. Betul Ustaz. Jadi walau macam mana kita dah confirm macam mana pun, kita yakin macam mana pun, kita tetap kena sandarkan kepada Allah SWT, insya-Allah taala. Amin ya rab. Tapi ada juga Ustaz, dia memang tak nak pun, tapi dia cakap juga insya-Allah. Tak boleh. Tak boleh Ustaz. Kalau dia niat dia nak skip kan, nak mengelak kan, pasal malas sangat nanti. Apa pasal kau tak nak datang kenduri aku kan. Jadi insya-Allah. Itu insya-Allah Melayu Ustaz. Tak ada, sebenarnya tak ada istilah insya-Allah Melayu ya. Insya-Allah mesti kita kalau betul dah berazam nak buat, baru kita cakap insya-Allah. Kalau tak nak buat dan kita cakap minta maaf saya tak dapat datang ya. Jangan gunakan Allah pula sebagai sebagai pelepas diri. Pelepas diri. Subhanallah. Itu cara dia tuan-tuan puan. Jadi itu tadi sikit Ustaz daripada Mahizin, dapatkan yang original insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasa kita ingin terus menyambung pengajian tajwid kita seperti yang kita selalu kongsikan, dan hari ini insya-Allah kita ingin melihat tentang masih lagi dalam hukum mad, dan kita nak melihat hukum mad silah. Bukan masalah maksilah. Maksilah. Jom kita sama-sama ikuti apakah perkongsian kita pada hari ini tentang tajwid kita. Iaitulah maksilah. Maksilah terbahagi kepada dua. Ada dua, iaitulah maksilah qasirah dan juga maksilah tawilah. Apa dia kedua-dua mad ini? Maksilah qasirah iaitulah maksilah tawilah terjadi apabila dhamir mendahului hamzah. Okey, yang ni tajuk itu maksilah qasirah tapi maksilah tawilah sebenarnya. Maksilah tawilah terjadi apabila ha dhamir mendahului hamzah. Hukumnya harus dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal, ketika menyambung bacaan. Adapun ketika waqaf kita sukunkan ha dhamir tersebut. Ketika sambung saja baca 4 atau 5 harakat. Baik, itu maksilah tawilah. Baik. Contoh dia ialah, okey, jom kita tengok surah yang keempat, iaitu surah An-Nisa. Betul salah, surah An-Nisa, surah yang keempat. Wa warithahu, ayat tu. Wa warithahu abawahu. Kalau nak tengok tanda dia, iaitu atas huruf waw yang kecil tu dia ada tanda atas tu. Ada kata macam misai, ada kata macam ombak, ada kata macam awan atas waw kecil tu kan. So ada tanda dia tu. Itu menunjukkan maksilah tawilah. So boleh baca 4 atau 5 harakat. Contoh wa warithahu. Contoh itu yang pertama. Dan contoh yang kedua, ayat yang ke-53 surah yang ke-33, min ba'dihi abada. Sekali lagi, min ba'dihi abada. Baik, itu dua contoh maksilah tawilah, iaitulah kadar bacaan dia 4 atau 5 harakat, tetapi ketika sambung sahaja. Adapun kalau kita berhenti dia tak jadilah. Contoh wa waritha, matikan ha tu. Min ba'di, macam tu. Jadi itu dua contoh. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian boleh praktik ataupun boleh cuba, ataupun bila baca nanti bila bertemu dah tahu dah. Ini maksilah
tawilah, panjang. Sebab apa? Sebab atas dia tu ada tanda tu, ada tanda mat tu Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ustaz Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi yang berkongsi tentang mat sebentar tadi Betul, Tu tawilah Ustaz Tawilah, Ustaz. Tawilah panjang, Panjang. Kalau qasirah tu pendek perlu kita faham betul-betul perkara tersebut. Dan insya-Allah dalam surah Al-Kahfi ada juga Ustaz Ada, Ustaz, ada. Banyak dalam setiap surah itu kita dapat amalkan. Moga-moga ilmu hari ini bermanfaat dan ajarkan. Itu boleh juga Ustaz kan, share dengan anak-anak kan. Kadang-kadang dia mungkin faham tak faham ke tawilah qasirah, jangan tertukar pula Ustaz ya. Tapi lebih penting jangan tertukar cara baca pula. Yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Baik. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah pun membaca sehingga ayat 24. Sebentar tadi di hujung itu Allah berkata wazkur rabbaka idza nasit, ya, ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Ya, mengapa kena ingat? Kerana Ustaznya lupa adalah daripada syaitan. Allah. Ya, jadi bila kita ingat Allah sahaja, maka syaitan akan lari, maka apa yang kita lupa akan ingat. Ini pesanan pada adik-adik yang belajar. Kadang-kadang dah belajar Ustaz, daripada cover to cover kan, daripada kulit ke kulit dah belajar semalam, masuk dewan periksa lupa. Ingat Allah. Jangan lupa Allah pula. Kan, lupa pelajaran, lupa Allah. Yang ingatnya tak tahulah ingat apa kan. Jangan ingat mak kan, mak tolong mak amma ke apa, jangan kan. Ingat kepada Allah, ya, istighfar, selawat pada Nabi. Pasal dalam selawat itu ada Allah kan. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Itu yang diajarkan oleh cikgu-cikgu, guru-guru. Kerana yang pentingnya nak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah, maka syaitan akan lari. Syaitan lari, maka dia tidak dapat menyebabkan kita lupa, ya, lupa pada perkara yang patut kita ingat. Waqul asa, dan katakanlah moga-moga Allah akan memberi hidayah, ya, Tuhanku akan memberi hidayah dekat dengan apa jalan yang lurus. Itu sebabnya bila bercakap tentang insya-Allah tadi Ustaz ya, sekali lagi kita nak tekankan beberapa kali ini kerana akhir zaman ini menghadapi kemelut pelbagai. Perkataan insya-Allah itu satu untuk memastikan kita ini yakin bahawa saya ni hamba. Ya, saya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Yang kedua yang Ustaz cakap tadi, tak nak kecewa Ustaz. Dia bila kecewa, buat sesuatu tak jadi, kecewa, lepas tu dia salahkan Tuhan, salahkan mak, ayah, staf, bos, siapa lagi, kerajaan, semua disalahkan tapi diri tak salah. Kan? Itu kesan bila kita cakap insya-Allah yang sebenarnya, bukan insya-Allah yang nak escape tadi tu. Kan, bila tak nak datang, macam mana ni, insya-Allah kan, insya-Allah ni pun banyak kali kan, 3-4 kali, itu namanya ada tak berapa genuine, asli kat situ ya. Tetapi kalau kita cakap insya-Allah, maka Allah akan pimpin kita. Pasal insya-Allah itu sendiri pun adalah zikir Ustaz ya. Zikir, maka kita akan dijauhkan daripada syaitan. Allah akan pimpin kita untuk buat apa yang kita nak buat. Pukul 9 insya-Allah kita akan dipimpin untuk datang pukul 9. Kalau katakan ada sesuatu yang lebih baik, Allah nak beri hidayah kepada kita, Allah akan pimpin kepada rasyada, jalan yang lurus. Inilah yang kita doakan pada ayat 10 surah Al-Kahfi, doa yang kita baca Ustaz ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Urusan kita ini banyak. Urusan kita bukan sekarang saja, masa akan datang. Maka urusan kita itu kita harapkan mendapat petunjuk daripada Allah. Ya, beza di antara hidayah dengan petunjuk ialah hidayah ini kita baru rancang, kita dapat panduan. Tapi kalau petunjuk rasyada ini hidayah yang matang Ustaz. Petunjuk yang matang. Kita boleh membuat keputusan ataupun melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sahaja ikut kehendak kita. Jadi di sini kita sudah belajar dua perkara ya, bercakap tentang akhir zaman ini. Satu, kita tak tahu, kita tanya pada orang yang tahu. Jangan tanya kepada orang yang tidak tahu ataupun kita gaduh-gaduh buat teori sendiri ya. Dan yang keduanya ialah kita tak tahu apa yang kita nak buat besok, insya-Allah. Sambungan pada ayat 25 hingga 27, apa lagi pelajaran daripada Ashabul Kahfi? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung bacaan kita ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27. Dalam ayat-ayat yang kita nak bacakan ini, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, ada beberapa tempat yang terlibat dengan maksilah tadi ya. Ada maksilah qasirah dan ada satu maksilah tawilah. Jadi tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya, saya jemput untuk kongsikan dekat ruangan komen itu
kat mana ataupun kalimah apa maksilah tawilah dalam ayat yang kita nak baca. Saya bagi clue, ia terletak pada ayat yang ke-26. Okey, jadi selamat mencuba insya-Allah. Di samping itu jom kita baca dulu ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27 dengan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا قُلِ أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-25 sahaja. Allah bercerita tentang walabithu, berapa lama mereka itu duduk diam dan tidur dalam gua tersebut, 300 sinina wazdadu tis'a, iaitu 300 ya, kemudian ditambah 300 tahun ditambah 9 ya. Apa maksud tambah 9 itu? 300 tahun itu adalah tahun solar, tahun matahari ya. Kalau kita kira pakai Januari Februari 300 tahun. Tapi kalau kita guna kaedah hijri ya, pasal tahun hijri ni pendek sikit, maka dia kena tambah lagi 9 tahun, jadilah 309 tahun. Jadi kalau di situ kita dah dapat belajar dah bahawa setiap 300 tahun tambah 9 tahun. Kalau setiap 100 tahun tambah 3 tahun. Betul. Kan? Jadi kita dah boleh dah kira kalau tarikh lahir kita berapa-berapa, biasanya tarikh lahir kita ikut qamari. Betul. Akan jadi lebih tua sikitlah Ustaz. Lebih tua. Ingat sikitlah bahawa dah pendek dah masa untuk pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam ayat 25 ini Allah beritahu terus terang ya kepada berapa lama, pasal Nabi Muhammad tak tahu. Ya, orang-orang Yahudi pun tak tahu perkara ini kecuali Allah dah tahu dan Allah beritahu siap-siap. Pasal sebelum ini cakap tentang berapa lama tidur di kalangan para Ashabul Kahfi ni, cakap kita ni tidur berapa lama? Dia cakap setengah hari dah, 1 hari. Kemudian penduduk-penduduk tadi pun cakap, ataupun orang-orang di peringkat Nabi pun, orang Yahudi pun bercakap berkurang dalam tu. Jadi bab nombor-nombor ini kalau Allah tak beritahu, tak payahlah tahu. Betul. Nah ya, pasal ada juga orang kata awak lahir bulan berapa? Januari ya. Okey, Ustaz lahir September. April. Okey, dah lepas Ustaz ya. Okey. April kan, ataupun Januari contohnya kan. Oh sebenarnya kalau 12 Januari awak ni, saya kira kejap ni, saya kira. Oh okey, sebenarnya itu adalah numerologi ataupun yang dikaitkan dengan apa, nombor-nombor ini, ada rahsia nombor lah apa sebagainya. Itu disukai oleh orang Yahudi. Betul, masya-Allah. Orang Yahudi suka sangat. Dan orang Melayu pun suka juga Ustaz kan ya. Pasal apa? Dia nampak macam rahsia, nampak macam menarik. Tetapi itu bukan kaedah dalam Al-Quran. Kalau Allah tak beritahu, senyap.
bahaya tu Ustaz sebenarnya. Bahaya. Kalau buat salah kan, contoh tilikan tu kata betul. kan, kadang-kadang mula-mula nak main-main je. Betul. Tapi nampaknya awak tahun ni akan diuji ataupun kena ni satu benda yang bahaya. Kita dah rasa gelabah. Ya. Allah. Dia belum lagi kalau dia cakap tahun ini kalau awak sudah berkahwin, awak mungkin ada masalah dan mungkin akan bercerai. Allah. Kan, daripada tak ada idea jadi ada idea, padahal itu adalah telikan yang tak ada asas langsung. Walaupun ada yang kata saya dah buat kajian 38,000 orang jawab soalan. Itu soalan apa? Kan? Itu bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ini perlu kita jaga pasal akhir zaman ini Dajjal keluar nanti, dia akan tipu akidah. Tetapi cara nak jaga akidah kita sekarang ini sebelum Dajjal betul-betul keluar ialah jangan percaya kepada sumber-sumber yang tidak daripada Tuhan, termasuklah numerologi, astrologi, ya, perkara-perkara bukan astronomi Ustaz ni, astrologi. Astronomi itu ilmu angkasa. Betul. Tapi astrologi ini tengok zodiak, ya, tengok okey ini bintang apa, bintang apa, Sagittarius lah apa sebagainya. Itu untuk orang nak berjalan, nak tahu hala tuju perjalanan, okey, tapi bukan hala tuju dalam kehidupan. Ya, dengan ambil tarikh lahir, tengok bintang itu bukan, ya. Sehingga kan ada yang kata Ustaz ni dia kereta merah dia tukar jadi kereta kuning. Allah. Pasal dia kata mengikut tarikh lahir dia, saya kena pakai kereta warna kuning baru ada ong. Kan, buat bisnes kalau pakai kereta kuning ong, kalau merah mungkin dapat tong saja kan. Jadi perkara-perkara itu kerana diisi dengan perkataan manusia, bukan diisi dengan perkataan daripada Allah. Kata Allah pada ayat yang ke-26, qulillah, ya, katakanlah Allah yang lebih mengetahui bima labithu, ya. Jadi nombor yang mereka tidur itu Allah lebih tahu. Dalam hidup kita pun sama, berapa lama kita pakai kereta merah, berapa lama pakai kereta kuning, berapa lama akan maju bisnes, Allah yang tahu. Bukannya oleh penceramah yang membawa idea-idea sebegini. Dan Allah menyatakan lahu ghaibus samawati wal ard. Allah yang mengetahui perkara yang ghaib di langit dan di bumi, termasuk isu rezeki, termasuk isu kebahagiaan. Semua itu adalah perkara yang ghaib. Absir bihi wa asmi'. Allah lebih lihat dan Allah lebih mendengar. Termasuklah peristiwa Ashabul Kahfi, Allah lebih melihat bahawa mereka ada dalam gua gelap, dan mereka Allah lebih mendengar perkataan Ashabul Kahfi tersebut. Mereka bercakap, berapa lama kita tidur, sila bawa apa, bawa duit, warakikum kan, ilal Madinah, kemudian carilah makanan. Siapa dengar? Nabi tak dengar, orang kawasan kota tak dengar, Yahudi pun tak dengar. Yang dengar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran untuk kita apa? Kalau zaman akhir ini kita rasa bahawa adakah Allah nak tolong saya ni? Kan, kalau saya ikut Allah macam Ashabul Kahfi, Allah nak dengar tak? Allah pernah dengar Ashabul Kahfi. Allah yang sama, wa asmi' ma lahum min dunihi, tidaklah bagi mereka ini ada selain dia min wali, sebagai pelindung, wala yusyrik bi hukmihi ahada, dan juga sebagai jangan disyirikkan Allah Subhanahu taala. Jadi Allah beri perlindungan kepada orang beriman. Ini janji Allah dalam ayat ini. Allah dengar, Allah lihat, yang penting kita jaga apa tuan-tuan? Jaga iman, ya. Dan salah satunya macam mana? Watlu ma uhiya ilaika min kitab. Bacalah, tilawahlah kitab Al-Quran ini, tidak ada perubahan. Orang nak ubah, orang Yahudi kata nak ubah ke apa ke, no way. Betul. Inilah tempat kita berlindung, dan setiap hari tuan-tuan memilih untuk baca Quran ini adalah cara untuk kita ini tidak masuk ke dalam pelbagai ancaman-ancaman di akhir zaman. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, resolusi kita pada halaman 296 ialah untuk sama-sama kita yakin hari kiamat yang pasti berlaku dengan melaksanakan dakwah kebaikan. Kena ajak orang ke arah kebaikan. Paling kurang ialah kita selamatkan iman kita. Itu tujuannya, ya, nak ajak orang ke arah kebaikan. Yang kedua, elakkan terlibat perkara kecil yang tidak menambah iman, ya, bincang pasal nombor, bincang pasal kelemahan orang lain, tak payahlah, ya. Kita banyak lagi kerja untuk membina iman kita. Yang ketiga, berkata insya-Allah apabila ingin buat sesuatu perkara, agar kita tidak mudah untuk bergantung pada diri, tidak mudah kecewa, malah mudah menyalahkan orang. Ini adalah 3 resolusi halaman 296. Moga-moga Allah pimpin kita bersama. Kita doa dipimpin Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Rahman, kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih buat kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu yang mana bulatnya pergantungan kami terhadap-Mu ya Allah. Bukannya kami bermegah-megah dan meyakini dan angkuh dengan kehidupan kami ya Allah, akan tetapi ya Allah, jadikan kami ini hamba-Mu yang senantiasa tunduk kepadamu ya Allah, mengakui kebesaran keagungan-Mu ya Rahman wa ya Rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaznya, agar Allah selalu beri hidayah kepada kita kerana kita jaga iman, salah satunya dengan kita watluma uhiya ilaika min kitab, iaitu selalu tilawah kitab Al-Quran ini. Inilah yang kita ingin gerakkan di dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin masyarakat ini tilawah Al-Quran, itu akan menyebabkan kita membina iman dan hidayah Allah beri sehingga kan kita diselamatkan pada akhir zaman ini. Kita bertemu pada siaran ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok. Teruskan kita bersama, berjumpa lagi insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.